kasih Irfan. Kita bakal menuju ke usia negara tua pada tahun 2030. Jadi kalau kita melihat kepada statistiknya, 15.3% daripada populasi negara akan berusia 60 tahun dan ke atas. Persoalannya sekarang ini, bagaimanakah persediaan para pesara ini untuk menghadapi masa hadapan? Adakah dana itu cukup ataupun tidak? Ini yang akan kami terus tanyakan persoalan kepada tetamu saya. Di sebelah ini Profesor Dr. Tan Pek Leong, pensyarah pembangunan ekonomi Asha Ayub Graduate Business School, Universiti Teknologi Mahara. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Syafiqah. Terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia untuk sudi menjemput saya pagi ini. Salam dari UiTM dan Asha Ayub Graduate Business School. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita. Seperti mana saya katakan tadi, kalau kita lihat kepada suasana, tak lama lagi 2030. Jadi sekarang ini persediaan perlu dilakukan. Tapi apa yang paling penting selain daripada persediaan material, tapi persiapan dari segi mental itu. Jadi bagaimana sebenarnya mindset terbaik untuk para pesara sebelum mereka menuju ke usia itu? Ya, mindset yang terbaik mengenai tabung pesaran atau menuju kepada pesaran ialah hari tua akan datang satu hari dan kita mesti bersedia menghadapinya. Dan cara yang terbaik ialah mengambil tindakan yang terbaik mungkin sekarang dan bukannya menunggu ataupun mengharapkan aksan atau pertolongan yang mungkin didapati dan mungkin tidak didapati pada hari kelak. Dalam lain kata, kita mesti sediakan payung sebelum hujan yang pasti akan datang. Jadi apa sahaja yang bakal berlaku akan datang, pasti kita boleh hadapi dengan tenang, dengan selesa sekiranya persediaan dilakukan dengan lengkap. Persediaan itu dilakukan dari sekarang. Jadi apa di antara persediaan yang boleh Prof kongsikan kepada mereka di luar sana? Ada 4 perkara. Satu, pastikan anda mempunyai kewangan yang cukup untuk menampung kehidupan pada masa persaraan. Kedua, jika tidak mampu, bersedialah untuk membuat rancangan bekerja selepas bersara. Yang ketiga, pastikan anda tidak mempunyai apa-apa hutang masa persaraan. Dan keempat, pastikan kesihatan yang bagus untuk menikmati persaraan. Yang kedua tu sebenarnya kita nak elak tu, Prof, sebab kalau boleh kita tak naklah kerja lepas bersara kan, kita nak bersara dengan selesa. Jadi untuk kita berada dalam zon selesa sewaktu bersara itu, mungkin Prof boleh kongsikan juga apa di antara formula untuk pengiraan costingnya, Prof. Jadi pada rakyat Malaysia, rata-rata kita mempunyai 20 tahun selepas persaran untuk hidup lagi. Dalam masa 20 tahun ini, macam mana kita nak menampung 20 tahun ini? Jika kita mempunyai pandangan sebulan kita perlu RM1,000, jadi berapa banyak yang diperlukan untuk simpanan? Jadi pada perkiraan saya, sekurang-kurangnya untuk mendapat RM1,000 sebulan, kita perlu menyimpan jumlah caruman ke dalam KWSP ataupun sebarang persaraan sebanyak RM400 sebulan. Sekurang-kurangnya RM400 sebulan. Jikalau tidak cukup, maka terpaksalah kita bekerja selepas persaraan. 2 kali dah Prof ulang ni bekerja waktu persaraan ni. Memang satu mimpi ngeri sebenarnya. Kalau dah lepas bersara, sepatutnya duduk bersama dengan keluarga. Tapi kena bekerjalah pula. Jadi itu kita tak mahu sebenarnya, itu yang perlu kita elakkan. Tapi sekarang ini, Prof, kita lihat macam tadi Prof ada mengatakan mengenai KWSP ataupun EPF. Tapi ramai antara mereka di luar sana yang terlibat dalam ekonomi gig ataupun bekerja sendiri. Jadi bagaimana pula situasi mereka ini? Untuk cara bagaimana ataupun mekanisme bagaimana sebenarnya yang terbaik untuk mereka untuk menyimpan duit itu? Jadi yang saya katakan tadi, kurang-kurangnya RM400 sebulan. Maka pekerja-pekerja sendiri atau pekerja gig ini mestilah menyimpan sekurang-kurangnya RM400 sebulan. Kalau boleh, masuklah dalam aisaraan KWSP. Ataupun kalau lebih bagus, 20% daripada jumlah pendapatan kasar. Seperti pekerja yang bekerja dekat syarikat-syarikat ataupun dekat kerajaan. Sekurang-kurangnya 20%. Jika tak cukup, maka kita akan menghadapi masalah masa persaraan. Itu yang kena kerja balik itu, Prof. Kita pun risaulah. Kenapa? Kalau kita lihat pada dasar dan pelan tindakan warga emas negara, ini diwujudkan sebenarnya bagi memastikan warga emas ini apabila mereka bersara, mereka berdikari, bermartabat diri dan juga dihormati. Jadi apabila mereka bersara tu, bersara dengan selesa, bersara dengan bermaruah. Kalau tadi kita menyentuh mengenai mereka yang bekerja sendiri ataupun terlibat
terlibat dalam gig ekonomi. Lain pula situasinya dengan mereka yang bekerja kerajaan. Kerana di awal sebelum mereka, sewaktu mereka bekerja itu, mereka diberi pilihan sama ada nak pesara ke ataupun nak KWSP. Ini pilihan teka-teki ni, yang mana satu? Apa pro and con-nya, Prof? Sebenarnya kalaulah seorang yang bekerja dengan kerajaan, penjawat awam ini lebih baik pilih pencen. Oh, pilih pencen Ya, sebab pencen mampu memberikan 60% daripada gaji pokok terakhir sebagai pencen sehingga akhir hayat. Dan juga pencen mampu memberi kemudahan perubatan, mampu memberi perlindungan untuk pasangan dan juga keluarga tanggungan. Dan juga memberi ganjaran sekaligus 7.5% daripada gaji pokok terakhir darab dengan jumlah bulan bekerja. Jadi pencen sebenarnya lebih baik daripada KWSP. Tetapi KWSP lebih fleksibel. Pada akhir waktu pekerjaan, kita dapat semua jumlah wang caruman KWSP dan boleh digunakan dengan apa cara sekalipun, fleksibel. Tetapi jika dibandingkan, memanglah pencen lebih bagus dengan syarat penjawat awam ini menjaga kesihatan dan juga dia boleh tidak dibuang kerja masa pencen, masa bekerja. Jika tidak, pencen tiada. Betul lah. Sebab kita risau juga kalau kita dapat wang tu sekelepuk tu, banyaklah nafsu, nak beli itu, nak beli ini, nak pergi melancong sana dan sini. Tapi menyentuh mengenai KWSP, Prof. Baru-baru ini ada beberapa desakan sebenarnya untuk mengeluarkan wang KWSP itu dengan pelbagai cara sebenarnya. Tapi kerajaan masih lagi bertegas untuk tidak memberikan ataupun membenarkan pengeluaran. Adalah beberapa inisiatif yang diberikan sebelum ini. Tapi bagaimana Prof melihat bahawa pegangan kerajaan ini, kerajaan perpaduan khususnya, sebenarnya satu keputusan yang tepat walaupun ianya bukan popular? Jadi objektif KWSP ialah simpanan kewangan untuk hari tua. Jika dikeluarkan sekarang, maka hari tua kita akan susah. Jadi kita nak susah-susah dahulu, senang-senang kemudian, ataupun kita nak senang-senang dahulu, susah-susah kemudian. Jadi kita perlu pastikan payung kita mampu melindungi kita pada masa hujan yang pasti akan datang, masa tua ini. Jadi memanglah saya sangat bersetuju dengan kerajaan, pendirian kerajaan untuk tidak membenarkan pengeluaran KWSP untuk mengatasi masalah kewangan sekarang. Ya, jadi memang itulah sebenarnya objektif penubuhan KWSP untuk simpanan kita di hari muka nanti. Kita risau juga apa yang dikatakan oleh Prof tadi, kalau kita dapat sekelepuk duit itu, pelbagailah kita nak gunakan. Jadi baik lagi setiap bulan kita ada sumber kewangan yang konsisten. Selain daripada KWSP, Prof mungkin boleh berikan cadangan kepada penonton di luar sana, apa lagi di antara material ataupun apa lagi di antara mekanisme pelaburan yang boleh dilakukan? Kita ada tabung ASB, kita ada tabung haji, kita ada skim annuity yang dikeluarkan oleh syarikat swasta, unit trust, mutual fund untuk mereka yang mampu. Tetapi pada pandangan saya memang paling senang, paling efektif ialah caruman KWSP. Terutama caruman KWSP yang sukarela, aisaraan. Ya, yang paling efektif, efisien, simpanan dan pulangan minimum ini dijamin oleh kerajaan. Dan biasanya pulangannya lebih tinggi dari kadar pulangan simpanan bank. Okey, mungkin sedikit implikasinya. Kenapa kalau daripada tadi kita dengar macam Prof katakan, kita risau nanti pada masa akan datang, nanti lepas bersara kena bekerja balik. Itu yang kita tidak mahu. Sedikit nasihat kepada penonton Selamat Pagi Malaysia untuk bagaimana persediaan mereka untuk menjelang hari tua nanti. 4 perkara. Sekali lagi, sediakan payung sebelum hujan, iaitu hari tua yang kelak akan datang. So, pertama sekali, pastikan jumlah kewangan yang cukup. Buatlah simpanan sekarang. Kedua, jika tak mampu, kita kena rancang kemahiran yang perlu untuk bekerja selepas bersara. Yang ketiga, pastikan kesihatan yang bagus untuk menikmati persaraan. Jadi, mulalah gaya hidup sihat yang baru. Ya. Saya rasa ini kali ketiga, kali keempat Prof tekankan kena bekerja selepas bersara. Jadi saya rasa itu dah satu peringatan yang cukup hebat untuk mereka di luar sana bersiap sedia untuk menjelang 2030 usia negara kita, negara tua. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Profesor Dr. Tan Pek Leong, Pensyarah Pembangunan Ekonomi Asha Ayub Graduate Business School UiTM. Terima kasih Prof. Terima kasih Syafiqah. Okey, seterusnya kita nak bersama